Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para penonton yang sedang mengikuti sesi ini secara online. Selamat pagi Dr. Dalila. Boleh dengar saya Dr. Dalila? Selamat pagi Dr. Dalila. Ya, selamat pagi Dr. Roswa. Can you hear me? Am I clear? Clear. Alright. Good morning Dr. Roswa. Selamat pagi semua. Pagi semuanya. Selamat datang kepada semua penonton-penonton yang sedang mengikuti sesi bicara buku ini secara dalam talian. Semoga sesi ini sebuah sesi yang dapat manfaat daripada sebuah buku yang kita pilih untuk kita bincangkan pada pagi ini. Buku yang diterbitkan oleh IIUM Press ini kita pilih kerana buku ini salah satu yang kita anggap baik dan penting untuk dibincangkan dalam sesi Republika Merah secara online. Buku ini berjudul The Law on Domestic Violence in Malaysia. Penulisnya adalah Dr. Dalila Randawa bersama Profesor Najibah Muhammad Zain. Buku ini terbitan IIUM Press pada tahun 2019 dan tebal 22 halaman dan mengandungi 8 bab. Saya katakan buku ini sangat penting kerana isu-isu yang dibincangkan dalam buku ini adalah isu yang kita dapat lihat dan dapat baca pelbagai kes yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, belakangan ini. Ya. Dan buku ini pada tahun lalu 2019 telah terpilih sebagai pemenangi, sebagai salah sebuah buku yang menangi anugerah buku negara 2019. Ya. Dan Dr. Dalila bersama rakan-rakan beliau di UiTM telah membincangkan buku ini dalam beberapa sesi. Ya. Sebelum saya mulakan perbincangan kita, perbualan kita pada hari ini, inilah saya perkenalkan dulu penulis buku ini. Ya. Penulis buku ini ada dua orang, iaitu Dr. Dalila Randawa dan Profesor Najibah Muhammad Zain. Ya. Dr. Dalila adalah seorang yang mengkaji bidang ini, banyak mengkaji, banyak menulis dan banyak memperhatikan tentang isu-isu berkaitan dengan keluarga. Ya. Dan salah satu buku beliau sebelum ini adalah bersama rakan-rakan beliau Family Law in Malaysia, terbitan Laksinasi tahun 2018 bersama Akbar Kamarudin, Nur Aizan Rahmat dan beliau sendiri. Ya.
Dr. Rila lah sejarah bidang undang-undang di Fakulti Undang-Undang di UiTM. Seorang lagi co-author ataupun pengarang bersama buku ini lah Prof. Najibah Muhammad Zain, seorang lagi pakar dalam bidang undang-undang, pensyarah di Ahmad Ibrahim Kuliah of Law, IIUM di Gombak, dan Prof. Najibah mengajar beberapa subjek yang berkaitan dengan undang-undang sivil, undang-undang syariah, termasuk undang-undang kontrak, undang-undang tanah, sistem undang Islam dan undang-undang keluarga. Jadi mereka berdua ni adalah mereka yang adalah terbukti adalah orang yang layak dan memang pakar untuk memperkatakan isu ini, iaitu isu tentang keganasan rumah tangga di Malaysia. Kalau kita baca buku ini, kita akan dapat lihat bahawa terdapat pelbagai bentuk keganasan rumah tangga. Nanti Dr. Dalila boleh jelaskanlah, tapi sebentar lalu saya sebutkan dululah antara yang dianggap sebagai bentuk-bentuk keganasan rumah tangga, kerana selalunya mangsa pun tak sedar bahawa telah berlaku satu bentuk keganasan terhadap beliau, terhadap mereka. Termasuklah serangan seksual, serangan fizikal, serangan atau gangguan psikologi dan emosi yang melibatkan juga kemusnahan harta benda, kekejaman terhadap haiwan peliharaan, dan juga yang akhirnya melibatkan kemusnahan harta benda yang juga memberi kesan ke atas ekonomi. Jadi boleh tak Dr. Dalila jelaskan tentang aspek asas ini yang boleh dikatakan sebagai bentuk-bentuk keganasan rumah tangga, supaya kita orang awam dapat mengetahuilah bahawa sama ada kita terlibat ataupun menjadi mangsa kepada keganasan itu. Boleh Dr. Dalila? Ya, terima kasih Dr. Rosfam. Okey, keganasan rumah tangga ni, kalau kita melihat dari aspek apakah maksudnya keganasan rumah tangga ni, the definisi dikatakan, definisinya dalam Akta Keganasan Rumah Tangga, kalau kita melihat di bawah section 2 dia ada diberikan list out the definisi maksud keganasan rumah tangga. Satu di antara yang kita lihat ialah keganasan dari segi fizikal, di mana mangsa itu dipukul. Ya, itu merupakan satu yang kita lihat yang kebiasaan yang berlaku lah di dalam rumah tangga, di mana perpetrator tu ataupun kita kata si mangsa tu dipukul. Okey, daripada dengan ganasnya, ada kalanya dipukul tu kes sebenarnya dia boleh menjadi daripada satu perkara yang kecil yang menyebabkan sehinggakan ia berlarutan. Itu ialah yang biasa yang kita lihat. Di antara lain, kalau kita melihat dari segi definisi keganasan rumah tangga, apart of physical, dia ada juganya sexual abuse. Sexual abuse tu di mana dia dipaksa lah untuk melakukan sexually abuse dari segi seks pun ada di dalam akta kita. Satu yang telah di amendment yang baru, maksudnya dia lepas pengemaskinian yang telah mereka masukkan ke dalam akta terbaru tu ialah emotional abuse. Now, yang kita sedar ialah kebanyakan kali yang berlaku ialah physical abuse, ialah yang kita tahu yang kita dipukul. Tetapi kebanyakan wanita-wanita bila mereka menghadapi ataupun mereka terbelenggu di dalam keganasan rumah tangga, mereka tidak sedar yang mereka ni sebenarnya mangsa keganasan rumah, sebab mereka ni emotionally abuse. Emotionally abuse ni dari segi macam mana yang kita boleh lihat. Ada wanita yang tidak dibenarkan bekerja. So wanita itu tidak dibenarkan keluar bekerja, tidak dibenarkan bergaul dengan kawan-kawan rapatnya, tidak dibenarkan even berjumpa dengan saudara mara. Maksudnya dia kena putuskan hubungannya dengan keluarga terdekatnya. Ini semua merupakan emotional abuse ataupun psychological abuse yang sekarangnya ada yang telah dimasukkan di dalam akta keganasan rumah tangga kita. Ada di antara semasa saya melakukan research saya yang saya nampak ialah satu di antara yang kita tidak sedar wanita menghadapi keganasan rumah tangga ialah bila wanita ini dipaksa oleh suaminya untuk mengambil pinjaman daripada bank.
Maksudnya loan, the loan is under nama isteri tu, dan duit itu lepas tu akan dihabiskan oleh suaminya. So ini juga merupakan sejenis emotional abuse, sebab at the end of the day bayaran itu tidak dibayar. Jadi wife itu akan menghadapi legal repercussion lah, sebab dia terpaksa lah menghadapi tindakan-tindakan undang-undang untuk membayar loan. So suami tu akan menggunakan duit tu. So ini adalah di antara beberapa aspek-aspek keganasan rumah tangga yang sering kali yang kita lihat, tetapi kemungkinan besar si mangsa tu tidak sedar yang dia ni merupakan seorang mangsa keganasan rumah tangga. Sebab yang kita sedar ialah physical, sexual kita boleh sedar yang yes, I'm physically, saya sedang dipukul, saya menghadapi kesakitan, badan-badan di badan tu ada lebam-lebam, ada sehingga yang patah tulang, ada banyak kes macam tu. Tetapi yang kita tidak sedar ialah emotional abuse. So jadi inilah yang menjadikan kes-kes di Malaysia ni semakin meningkat, dan semasa pandemik COVID-19 pun kita dah sedar banyak kes-kes di mana kita nampak statistik bertambah kerana apa yang telah berlaku ialah si mangsa tu terpaksa tinggal serumah dengan abuser tu. So itu yang juga menyebabkan kita tidak boleh keluar lah untuk mendapat bantuan daripada sesiapa. Ini juga menyebabkan kes keganasan rumah tangga bertambah lah di Malaysia. Betul lah. Ya. Tapi dalam dari suami dan anak mungkin ada haiwan peliharaan, pet kan. Jadi boleh tak dijelaskan sebenarnya siapakah yang sering selain daripada isteri, siapa lagi yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga? Sorry Dr. Rosfa, dengar Dr. Delar. Putus sikit. Sorry. Saya katakan tadi. Ya. Dengar tak? Dalam jawapan tadi, Dr. Delar menyebut tentang isteri-isteri yang dipukul oleh suami kan. Tapi dalam rumah tangga itu ada isteri, ada suami, ada anak-anak, dan mungkin ada haiwan peliharaan dan sebagainya. Dia boleh tak jelaskan selain daripada suami, isteri, apakah suami juga boleh menjadi mangsa ataupun anak-anak? Boleh tak uraikan tentang itu? Ya, di bawah dalam keganasan rumah tangga ni, kalau kita lihat dari segi konteksnya, keganasan ke rumah tangga ni merangkumi sesiapa yang berada di dalam rumah tangga. So maksudnya tidak semestinya isteri sahaja yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Kes-kes di mana suami juga ada, di mana suami juga menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Anak-anak juga ada menjadi mangsa keganasan rumah tangga, di mana anak itu akan physically dipukul oleh pengganas itu berlaku juga. So jadi dalam akta keganasan rumah tangga, Malaysia Domestic Violence Act ni, dia memang merangkumi dan memberi protection, memberi perlindungan kepada bukan sahaja isteri tetapi juga pada suami dan juga kepada anak. So kalau kita katakan mangsa tu ialah hanya isteri sahaja, tidaklah benar. Sebenarnya ada banyak juga kes-kes keganasan rumah tangga di mana suami juga adalah mangsanya, tetapi bila kita melihat dari segi statistik, of course lebih kepada wanita lah yang menghadapi kes keganasan rumah tangga. Dan kalau kita melihat dari segi haiwan peliharaan yang kita ada, okey, apa yang berlaku dalam akta kita belum ada lagi di mana apa yang selalunya si pengganas ini melakukan ialah okey, haiwan peliharaan itu ialah kesukaan ataupun the pet of the anak kan selalunya. So untuk menakutkan anak tu, haiwan peliharaan itu akan didera lah mungkin, ataupun ada yang membunuh haiwan peliharaan pun ada juga kes seperti itu. Tetapi setakat ni akta kita tidaklah dengan jelasnya mengatakan yang sekiranya haiwan peliharaan itu mungkin si pengganas melakukan untuk menakutkan
menakutkan anak dan mungkin isteri, bila dia mendera dan membunuh haiwan peliharaan itu juga berlaku kes-kes sebegitu ada. Bukannya tidak berlaku. So, jadi kalau kita katakan Akta Keganasan Rumah Tangga ni dia memang merangkumi dan memang memberikan perlindungan kepada sesiapa yang berada di dalam konteks rumah tangga. So isteri, suami, anak-anak semua dilindungi di dalam akta ni. Ya. Nama ni jadi Dr. Dadla tanya tentang siapa kondisi masuklah family sendiri boleh jadi mangsa anak-anak dan hewan peliharaan sebagai salah satu cara menakutkan ahli keluarga itu kan. Jadi oleh kerana berlaku berbagai bentuk berbagai bentuk kemusnahan sebenarnya dalam kajian ataupun dalam kefahaman Dr. Dadla, apakah sebenarnya yang mendorong berlakunya kekerasan rumah tangga dalam sesuatu itu? Apakah faktor penyebabnya sehingga berlakunya rumah tangga itu? Boleh? Maaf, Dr. Rosfa tanya mengenai apakah yang menyebabkan berlakunya faktor kes-kes keganasan rumah tangga ya, punca-puncanya ya. Okey, ada sebenarnya banyak punca-punca yang menyebabkan kes-kes keganasan rumah tangga berlaku. Okey, satu di antara punca yang kita boleh lihat ialah tekanan ataupun stres yang sering kali berlaku di dalam sesebuah keluarga. Ini wujudnya kerana selalunya berlaku kita lihat ketidakseimbangan di antara tuntutan dan kemampuan yang kita ada. So tuntutan kita lebih yang kita inginkan, apa yang keinginan kita, tuntutan kita, dan apa yang kita mampu, kita tidak mampu untuk memberi to satisfykan tuntutan kita. So ini satu di antara sebabnya berlakulah. So tekanan, stres. So ketidakseimbangan untuk kita di antara tuntutan dan kemampuan yang berlaku di dalam sesebuah keluarga. Di antara lain faktor-faktor yang kita boleh lihat sebab-sebab berlakunya punca-punca berlakunya keganasan rumah tangga ialah kerana hubungan di antara suami isteri. Selalunya yang berlaku ialah kita boleh lihat di dalam perhubungan mereka, keluarga itu amat tegang. Perhubungan mereka tegang, perhubungan mereka tidak berkualiti, kurang mesra di antara suami isteri. Dan ada juga di antara pihak mungkin suami ke isteri yang tidak berminat untuk menjaga anak. Jadi isu-isu penjagaan anak itu diberikan hanya kepada seorang pasangan sahaja. Jadi seringkalilah berlakunya pertengkaran, pergaduhan. Ini adalah di antara punca-punca. Jadi apa yang berlaku, ia mungkin nampak seperti isu-isu kecil, tetapi sekiranya kita lihat kalau selalunya kita kata pertengkaran di antara suami itu memang wajar berlaku dalam setiap perkahwinan. Kalau kita lihat dari konteks perkahwinan, pertengkaran tu memang ada setiap perkahwinan tu. Tetapi sekiranya pertengkaran itu berlarutan dan berpanjangan, jadi di sini kita boleh lihatlah ada wujudnya masalah dan pasangan itu perlulah mencari jalan penyelesaiannya. Jadi pertengkaran itu tidak bolehlah berlarutan dan berulang kali berlaku. So itu akan menunjukkan yang pasangan kenalah mencari jalan penyelesaian ataupun there is a issue, dah ada masalah lah di sana. So itu di antara lain di antara punca-punca. Selain daripada itu sekarang, pada zaman sekarang yang kita boleh lihat ialah pasangan-pasangan muda yang berkahwin, kita boleh katakan mereka ni cepat berputus asa apabila timbulnya masalah rumah tangga di dalam keluarga mereka. So ini juga di antara isu-isu yang menyebabkan, bila ada maksudnya berlakunya masalah, mereka tidak tahu
untuk bagaimana untuk mengendalikan masalah itu ataupun berbincang di antara satu sama lain. Jadi inilah untuk generasi yang muda-muda sekarang, pasangan-pasangan muda sekarang. I bukannya katakan yang semua begitu, tetapi kita lihat trendnya sekarang ni kes-kes perceraian seringkali berlaku, dan dia bila kita lihat perkahwinan mereka tu ialah hanya selepas hanya setahun sahaja berkahwin, hanya 2 tahun sahaja berkahwin dan dah ada masalah dan perkahwinan itu bercerai. So ini juga di antara punca-punca di mana adalah leadnya isu-isu keganasan rumah tangga, maksudnya pertengkaran berlaku, berulang kali berlaku, tidak tahu bagaimana mengendalikan ataupun mencari jalan penyelesaian sehingga kan berpecah belah lah. So itu di antaranya, dan juga tekanan kerja, stress at work juga banyak menyebabkan kita, we are very stressful, kita banyak menghidap stres dekat tempat kerja dan kita tidak tahu dan kerja tu ialah kerja, jadi kita bawa balik stres tu ke rumah. Jadi itu juga di antaranya, dan di antara punca-punca lain bila saya menjalankan penyelidikan saya juga, saya dapat lihat yang campur tangan daripada keluarga berlebihan yang ada, seperti contohnya adanya ibu mertua ke bapa mertua ke, adanya saudara mara yang tinggal serumah tu yang juga campur tangan, interference daripada pihak ketiga lah dikatakan selalunya, jadi yang ini juga boleh menyebabkan kes-kes keganasan rumah tangga, ada yang ibu mertua tu selalu yang akan mengata-ngatakan mengenai menantu, jadi menyebabkan si anak tu akan memukul isterinya untuk menunjukkan yang isteri tu tak perfect. So perkara-perkara macam ni, dan juga masalah kewangan seperti yang saya katalah, stres kerja, isu-isu kewangan, semua masalah ini dia nampaknya kadang-kadang kita kata kecil sahaja, tetapi seperti yang saya kata, bila ia berlarutan, berpanjangan dan bila suami isteri tidak dapat mencari jalan penyelesaian, inilah yang akan menyebabkan lead to keganasan rumah tangga dan lead to emotional abuse, sexual abuse. So inilah yang di antara punca-punca yang kita boleh lihat lah. Terima kasih Dr. Dalila. Kita dapat dengar tadi bagaimana Dr. Dalila membahaskan atau menjelaskan berlakunya keganasan rumah tangga ini akibat berlaku tekanan sosial, mungkin di tempat kerja ataupun kerja pun suatu ada berlaku puncanya lah kerana tingkah laku yang dipelajari lah, apa yang jadi contoh di luar itu dibawa ke dalam rumah ataupun dominasi pasangan terhadap pasangannya kan. Satu lagi yang saya baca dalam tulisan Dr. Nadila itu tentang faktor yang menyebabkan salah guna dadah dan alkohol. Jadi doktor jelaskan tentang ini. Dapat dengar tak? Salah guna alkohol, dadah di kalangan memang kalau kita melihat banyak juga, ada juga kes-kes di mana alkohol, drugs abuse, alcohol abuse berlaku juga di kalangan di dalam kes-kes keganasan rumah tangga berlaku. Jadi bila perkara saya ada teringatkan satu daripada semasa saya menjalankan kajian saya, dan bila saya telah membaca satu kes di mana kes yang amat menyedihkan kerana yang menyalahgunakan dadah tu ialah kedua-dua pasangan suami isteri. Pada mulanya suami tu memanglah penagih dadah, selepas tu kemungkinan isteri pun terdorong dan mula menggunakan mengambil dadah, dan akibatnya menyebabkan ialah anak-anak telah didera di dalam perkahwinan tersebut. So dalam kes sebegitu memang berlakulah penderaan itu. Sebenarnya suami itu yang juga merupakan penagih dadah tu juga telah mendera isteri dia yang juga seorang penagih dadah. Jadi penderaan itu bila dikatakan isterinya tu memang pun terikut-ikut telah pun mula menagih dadah, dan yang amat menyedihkan ialah bila anak-anak tersebut telah didera lah. Itu ada berlaku, dan ada juga kes-kes di mana si suami sahaja yang alcohol abuse. Banyak juga kes-kes di mana dianya bukannya bila kita ada tekanan
bila kita stres, sometimes berlaku juga di kalangan ramai orang, di mana when I am stressed, bila saya tidak tahu untuk mengendalikan stres, saya akan resort kepada alkohol, gula minum. Then saya rasa bila saya dah mabuk, saya tidak tahu apa yang berlaku, jadi saya tidak mahu apa-apa stres di dalam hidup saya. So itulah salah sangka mereka, sebab bila mereka menyalahgunakan substance abuse ke, drug abuse ke, ataupun apa sahaja yang mereka mengambil, ini menyebabkan risiko tu dihadapi oleh keluarganya, ahli keluarga. So memang banyak juga kes-kes di mana substance abuse berlaku, dan dalam akta kita memang ia merupakan salah satu jenis abuse. Dikatakan dari segi definisi, memang sekiranya anda di-abusekan, if there is substance abuse yang berlaku di mana suami itu ataupun isteri dikatakan sekiranya mengambil substance abuse dan mendera, itu juga merupakan salah satu isu keganasan rumah tangga. Ya, Dr. Roswa? Baik, terima kasih. Terima kasih tentang uraian itu. Satu lagi yang saya nampak istimewa di buku Dr. Dalila dan Profesor Najibah ini adalah kerana ada khusus melihat isu keganasan rumah tangga ini dari perspektif Islam. Dr. Dalila sebagai seorang penulis yang bukan Islam, bagaimana perception ataupun bagaimana Dr. melihat isu ini ditangani atau dilihat daripada perspektif Islam, kalau Dr. Dalila boleh bincangkan di sini. Ya. Terima kasih untuk soalan itu, kerana memandangkan saya ni seorang yang bukan Islam, dan bila saya telah menyediakan chapter di mana Islamic perspektif, pada mulanya memang saya rasalah boleh ke saya research yang kita tidak mahir. Saya selalu rasa bila kita tidak mahir dalam sesuatu tu, kita akan mengambil inisiatif yang lebih untuk mengetahui yang sebenarnya, sebab kita akan rasa akan rasalah macam ketakutan, yang boleh ke saya melakukan chapter yang Islamic perspektif. So bila saya telah melakukan kajiannya, saya dapati dari segi Islamic perspektif there has been a misconception, dikatakan. Bila banyak yang kita baca, kita rasa actually dalam Islamic perspektif ataupun in Islam, dia juga condemn domestic abuse. Tidak ada pun mana-mana agama yang mengatakan yang domestic violence itu ataupun mencadangkan ataupun mensarankan domestic violence. Tidak ada. So apa yang boleh saya lihat dari segi Islamic perspektif ialah banyak sekolah-sekolah yang telah memberi misconception, salah tafsir mengenai isu keganasan rumah tangga dari segi Islamic perspektif. In Islam, I would say lah, Islamic perspektif ataupun in Islam, it condemns domestic violence. Islam perspektif tidak mengatakan that suami itu dibenarkan untuk memukul isterinya. Tidak langsung ada dikatakan di dalam Islamic perspektif tu. So jadi kalau kita lihat, bukan saja ada Islam perspektif, kalau kita lihat dari segi setiap agama, every religion condemns, sebab abusing someone, it's definitely kita katakan memang tidaklah wajar. Jadi bila saya telah melakukan kajian itu, saya rasa dalam buku saya telah memberikan penjelasan yang sebenarnya di dalam perspektif Islam, yang dalam Islam, in Islamic perspektif, it condemns, memang tidak sarankan yang seperti yang dikatakan domestic violence in Islamic perspektif memang banyak berlaku, tidak sebenarnya, tetapi in Islamic perspektif juga it condemns domestic violence dan salah tafsiran. So jadi sekiranya pembaca membaca buku saya akan mendapatlah sejenis penjelasan dari segi what Islamic perspektif mengatakan mengenai domestic violence. Okay, terima kasih Dr. Lila tentang penjelasan itu. Saya mau tanya tentang ini dalam perkahwinan keluarga Islam lah, ya. Sejak awal-awal lagi, mana-mana pasangan nak perikah tu di negara kita ni, yang diwajibkan pergi kursus perkahwinan. Ada pandangan Lila, khusus sebelum nikah itu satu yang dapat membantulah menangani isu-isu keganasan rumah tangga ini. Boleh dengar tak?
Ya, ya. Betul tak? Ya. Sorry Dr. Roswa, you tanya saya sama ada khusus perkahwinan ini. Ya. Itu sesuatu yang baik, satu berkesan untuk sama ada khusus perkahwinan itu berkesan ke tidaklah. Ya. Soalan Dr. Roswa? Ya, ya. Okey. Kalau kita lihat dari perspektif perkahwinan khusus pra perkahwinan yang wujud di dalam di bawah Islam, perkahwinan Islam kan, ya, saya rasa that is something yang memang patut disarankan di bawah civil marriages, sebab di bawah civil, perkahwinan civil, kita tidak ada belum ada lagi yang kita katakan khusus perkahwinan di bawah civil marriages. Sekiranya kalau kita lihat patutlah diwujudkan ataupun disarankan agar khusus-khusus pra perkahwinan ini diwujudkan, kerana saya rasa sekiranya kita ada, sebab saya nak katakan saya tidak tahulah bagaimana khusus pra perkahwinan di bawah Islam dijalankan. Yang saya tahu, yang saya dengar adanya HIV test, and then adanya pengajaran agama dari segi untuk bertolak ansur and all that. Tetapi satu daripada aspek yang saya rasa yang perlu kita memberikan di dalam khusus perkahwinan ialah mengenai cara untuk hidup bertoleransi, cara untuk menjadi pasangan suami isteri yang bertanggungjawab, dan juga perlulah mereka sarankan mengenai isu keganasan rumah tangga. Jadi ini sebenarnya bukannya kita kata bila kita memberikan pandangan di dalam khusus perkahwinan itu kita nak menakutkan kedua-dua pasangan, tetapi kita memberikan mereka awareness ataupun kesedaran. Kesedaran itu amat penting. Sekiranya kita boleh memberikan kesedaran itu sebelum perkahwinan itu, kemungkinan, I'm not saying that kes-kes keganasan rumah tangga tu akan turun, tetapi akan adalah sekiranya berlakunya keganasan rumah tangga, kemungkinan kita boleh lihat ialah sekiranya berlaku isu-isu, mungkin pasangan ini boleh mencari jalan penyelesaian daripada mereka berlakunya physical abuse ataupun emotional abuse ataupun what sort of abuse, tetapi sekiranya berlaku masalah, at least adalah cara jalan penyelesaian yang mereka boleh cari sekiranya ada khusus jadi memang amatlah disarankan sekiranya khusus perkahwinan yang ada seperti model yang kita dah sedia ada di dalam perkahwinan Islam, patutlah diwajarkan jugalah untuk civil marriages. Mungkin I think under the Christian marriages mereka dah wujudkan, tetapi it's not compulsory. Mungkin di dalam church tu memang mereka dah adakan. And then I think dalam Sikh marriages sekarang pun mereka sedang menyarankan, tetapi itu bukannya wajib lah. It's just inisiatif daripada temples dan church yang mengambil inisiatif tu, tetapi bukan diwajibkan kepada semua. Tetapi seperti yang telah diwajibkan di bawah perkahwinan Islam itu merupakan sesuatu yang mungkin kita boleh mengambil model ataupun konsep itu untuk civil marriages. It's not that kita akan reduce seterus-terusnya nombor the statistics tu akan, tetapi saya rasa ia boleh membantu dari segi mencari jalan penyelesaian sekiranya berlakunya ada apa-apa isu. Mereka tidak akan berlaku, I think mungkin tidak akan berlakulah physical violence ke apa. So adalah cari, mereka akan tahulah sekiranya isu berlaku apa yang mereka sepatutnya lakukan. Ya, Dr. Roswa. Okay, terima kasih. Adalah tentang persediaan pra perkahwinan ini. Saya ingin bertanya, kalau kita lihat bahawa isu-isu tentang keganasan rumah tangga ini dan kes-kes yang berlaku hampir setiap hari kita boleh baca di akhbar, di media kan. Ini seolah-olah hari ini belum dapat ditangani dengan sebaiknya. Jadi pada pandangan Dr. Dalila, apakah mereka sebenarnya salah ini? Adakah ada satu masalah dengan peruntukan undang-undang kita atau penguatkuasaan undang-undang atau apa yang membolehkan kita dapat membendung
menghalang perkara ini berlaku dan meminimumkan jumlah kes yang berlaku ini. Adakah sesuatu terdapat kelemahan undang-undang ataupun pelaksanaan undang-undang yang tak cukup kemas? Sebenarnya kalau kita nak katakan negara kita ni dah ada undang-undang, akta undang-undang tu dah ada dan sebenarnya negara kita Malaysia was the first di Asian country untuk merupakan negara yang telah memperkenalkan akta kes keganasan rumah tangga. Dan dari segi pemakaian pengemaskinian, kita telah pun mengemaskinikan akta keganasan rumah tangga ni sebanyak 2 kali. One was in 2012 dan satu lagi in 2017. Akta tu dah sedia ada. Mungkin kita dari segi enforcement there could be some issues di mana pelaksanaan itu mungkin tidak dijalankan dengan sepenuhnya, tetapi akta kita memang dah sedia ada. Dah sedia memberi bantuan dan bantuan itu dan protection itu memang diberikan kepada semua lelaki dan juga kepada wanita dan anak-anak. So apa yang mungkin kita patut saya rasa kita boleh baik lakukan untuk penambahbaikannya lagi ialah saya rasa yang penting tu undang-undang tu kita patutlah memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan undang-undang ni. Apa yang saya rasa dalam research yang saya sedang lakukan ni yang masih ongoing, kita rasa ialah awareness is lacking. Awareness ni dari segi apa? Ada yang tidak tahu pun yang adanya akta keganasan rumah tangga. Ada juga victim yang memang tidak tahu. Apa tu bila kita bercakap kes akta keganasan rumah tangga, they don't know. Dia tidak tahu wujudnya akta keganasan rumah tangga. Sekiranya mereka tahu wujudnya akta keganasan rumah tangga ni, mereka tidak sedar yang mereka ada hak untuk mengambil. Mereka rasa apa yang berlaku is within the homes, dalam rumah tangga, jadi it's a private matter dan saya tidak mahu berkongsi dengan orang lain. So mereka tidak tahu yang mereka ni sebenarnya bila you are abused, you have a right, you ada hak untuk mengambil terhadap pengganas itu. Jadi mereka tidak tahu. Dan sekiranya mereka ingin pun, masalahnya mereka tidak tahu bagaimana untuk mengambil tindakan. Mereka tidak tahu yang bila kamu seorang mangsa keganasan rumah tangga, kamu perlulah membuat laporan polis. Kalau tidak mahu membuat laporan polis, sekarang di bawah akta kita dah ada emergency protection order di mana kamu pergi ke mangsa itu, pergilah ke Jabatan Kebajikan yang terdekat dan welfare officer akan membantu dan memberikan emergency protection order kepada kamu. So mangsa tidak tahu yang semua protection ni dah sedia ada dan mereka tidak tahu, dan bila mangsa itu kena abuse, dia first thing yang paling penting ialah you kena pergilah ke hospital, kerana hospital itu akan membuat check up, that medical report yang diperolehi daripada hospital itu boleh dijadikan sebagai evidence terhadap pengganas. So itu memang amat perlu kerana mangsa tidak tahu. Jadi mangsa ni dia akan diam dan lama-lama mereka tidak tahulah apa yang mereka harus lakukan. So apa yang kita patut lakukan ialah kita perlu ada kesedaran yang diberikan. Kesedaran ini, saya ni memang banyak juga deal dengan NGOs dan saya sering kali dijemput untuk memberi ceramah kepada wanita. Dan bila kita ada ceramah-ceramah di mana ceramah tu ialah dihaskan untuk wanita, yang saya pelik lah ialah setiap kali ada ceramah, mungkin katakanlah tajuk dia domestic violence ataupun women empowerment, contohnya tajuk ceramah tersebut. Yang saya pelik ialah setiap kali saya hadir, semua hadirin yang akan hadir ialah wanita. Ramai yang tertanya kenapa saya pelik. Saya pelik kerana masalahnya ialah empowerment. Kita hendak memperkasakan wanita. Kita berdiri on the stage and then I will tell, you have the right, you have to do this. Kita memang memperkasakan wanita-wanita kita. Tetapi yang pentingnya ialah saya rasa my personal view ni ialah bila kita ada ceramah-ceramah di mana ia dikhususkan, bila tajuknya ialah untuk ceramah empowerment, women empowerment ni, saya rasa kita kenalah mula menjemput lelaki untuk menghadiri ceramah-ceramah tersebut. Adalah, bukan yang saya kata tak ada lelaki yang akan menghadiri, tetapi
tak ramai lah. So mengapa saya katakan lelaki? Sebab it's very important kita kena sedar to empower, untuk memperkasakan seorang wanita tu kita perlukan juga lelaki tu, kerana lelaki tu kena diberi kesedaran tu. Sebab tu kita ada khusus perkahwinan ialah untuk kedua-dua pihak, kedua-dua pasangan kan. Ianya bukannya untuk hanya wanita sahaja. Khusus perkahwinan dikhususkan untuk lelaki dan wanita. So bila kita ada ceramah-ceramah begini, kalau ianya dibuka kepada kita menggalakkan pihak lelaki untuk menghadiri, ia akan memperkasakan lelaki kita. Jadi dengan cara ini kita bolehlah, kita rasa kita dah membantu seorang wanita. Kerana seperti yang kita tahu, bila keganasan itu berlaku, daripada statistik lebihnya suami yang menyebabkan keganasan. So kalau kita boleh memberikan kesedaran itu kepada lelaki, it is something which I feel boleh membawa perbezaan kepada kes-kes keganasan rumah tangga bagi saya rasa lah. Kerana di negara lain, ada one negara di mana mereka memang meletakkan dalam akta mereka that dalam akta tu mereka dah dalam akta keganasan rumah tangga mereka tu mereka dah letakkan di mana sekiranya isu-isu kesedaran, isu kes-kes, not kes-kes, isu-isu wanita dan isu-isu anak-anak dan isu-isu apa sahaja mengenai violence against women, it is a responsibility of the man to take part. So ini memang banyak memberikan, bagi saya rasa akan menyebabkan perbezaan yang besar sekiranya seorang lelaki, it's very important. I think men can empower the woman. So tak semestinya kita selalunya woman empowerment kita adanya wanita yang menghadiri semua ceramah-ceramah tu. Kita mestilah menggalakkan juga. Dan satu lagi yang saya ingin tekankan ialah bagaimana untuk kita, akta tu kita dah ada seperti yang saya kata. Akta tu memang saya rasa agak sempurna lah untuk membantu mangsa-mangsa keganasan rumah tangga. Tetapi kita kena sedar, sekiranya saya seorang mangsa keganasan rumah tangga, ianya mestilah saya yang keluar untuk membuat laporan. Dan tidak bolehlah orang lain boleh membuatkan laporan itu, tetapi mangsa itulah yang kena mengambil inisiatif itu untuk membuat laporan. Dan mangsa jugalah penting. Kerana mengapa saya mengatakan mangsa ini yang perlu mengambil tindakan yang sewajarnya? Kerana apa yang telah berlaku semasa saya menjalankan research saya ialah kebanyakan kes-kes yang saya dengar yang telah sering kali yang berlaku ialah bila laporan dibuat, contohnya hari ni mangsa itu di abuse, dan bila dia keluar dia pergi ke polis dan membuat laporan pada hari ini, dan selepas 2 hari mangsa itu akan balik ke balai polis dan akan tarik balik laporan. So bila saya telah tanya ramai pihak berkuasa, pihak polis, mereka terkilan. Dia kata, kita ingin membantu, bukannya kita tidak mahu memberi bantuan, tetapi kita hanya boleh membantu sekiranya mangsa itu yang keluar sendiri dan meminta bantuan. Kita tidak boleh memaksa mangsa itu membuat laporan. Mangsa itu kena keluar sendiri. Sekiranya orang lain pun membuat laporan itu, kalau mangsa tarik balik laporan pun susah juga. So bagaimana? So it must come from the victim. Mangsa itu sendiri kenalah keluar untuk, sebab bila saya telah menjalankan kajian, banyak juga kes-kes keganasan rumah tangga daripada statistik yang kita boleh lihat di balai polis ialah banyak kes yang ditarik balik laporan berlaku juga. So ini ialah satu lagi yang kita kena tekankan. Dan selain daripada yang kita boleh lihat untuk kita membantu mangsa ataupun untuk seperti yang kita kata kita dah ada akta tu, mungkin kita boleh lebih fokuskan kepada counselling dan juga kepada rehabilitation, pemulihan untuk si pengganas itu. Kenapa? Kerana bila saya telah interview ramai juga mangsa-mangsa ataupun di mana yang saya telah membantu mangsa, yang kita dapati ialah ramai mangsa dia inginkan jalan penyelesaian dalam perkahwinan mereka. Dan mereka bukannya inginkan tindakan undang-undang ataupun tindakan daripada mahkamah di mana suami itu ditahan oleh polis. Mereka tidak mahu itu. Apa yang mereka inginkan ialah jalan penyelesaian. Maksudnya mereka inginkan counselling dan mereka inginkan pemulihan, rehabilitation. So mungkin kita boleh fokuskan lebih ke sana supaya sesebuah keluarga itu tidak berpecah belah. Itu mungkin some recommendations yang kita boleh lihat lah, yang saya rasa.
Yes, Dr. Roswa. Terima kasih Dr. Dalilah. Tadi ada komen di bawah tu saya lihat nantikan bahawa suami ni tak boleh dijemput. Yeah. Dia kena dipaksa oleh pasukan ke pihak-pihak tertentu supaya memastikan mereka tu datang. Lagipun orang yang mendera ataupun mereka yang melakukan kesalahan ni, mereka sendiri takkan mahu pergi mendengar kan. Jadi memang tidak mahu. Kena dipaksa lah. Mungkin inisiatif ni boleh diambil daripada jabatan-jabatan jabatan swasta, jabatan kerajaan yang di mana kita ada. Kita kan, jabatan kerajaan kan selalu mengadakan program-program. So bila kita adakan program tu, daripada menjemput wanita tu, walaupun dia the talk is on woman, mungkin kita paksalah semua lelaki di jabatan itu untuk menghadiri. So itu boleh membantu. Bagi saya rasa itu seperti memberikan kesedaran lah kepada orang ramai, bukan sahaja kepada wanita tetapi generally kepada semua. Satu lagi saya nak tahu, adakah pihak kuasa sama ada balai polis ataupun pejabat agama, bila mereka menerima aduan, adakah mereka akan bertindak dengan cepat? Sebab kadang-kadang keadaan dah jadi agak buruk ataupun keadaan masih peringkat awal. Jadi sekiranya badan seperti polis polis tu, adakah mereka bertindak dengan cepat ke untuk kes-kes keganasan rumah tangga ni? Sebenarnya bila mangsa itu keluar, seperti yang saya katalah, bila mangsa itu keluar, dia membuat laporan polis. Sekiranya semuanya berlaku dengan pegawai polis, there is always a pegawai polis yang memang dikhaskan yang akan ada dekat balai polis tu. Kalau kita lihat, ia boleh dilakukan dengan cepat, tetapi masalahnya ialah mangsa ni sendirilah dia yang kena datang ke balai polis itu untuk membuat laporan. Tetapi sekarang tak semestinya mangsa tu pergi ke balai polis juga. Kalau dia tidak mahu pergi ke balai polis, dia boleh pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kebajikan. Pergi ke Jabatan Kebajikan terdekat dan welfare officer tu akan guide mangsa itu untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia lakukan. So memang dekat setiap Jabatan Kebajikan tu dah ada welfare officer yang dikhaskan untuk membantu wanita-wanita keganasan rumah tangga ke, anak-anak ke yang didera ke, child abuse. Memang dah ada welfare officer tu. So jadi bila kita pergi, kita dah ada jumpa welfare officer yang berkaitan dan mereka akan berikan kita guidance. So selalunya cepat, tetapi masalahnya ialah sekiranya mangsa itu keluarlah untuk mendapatkan bantuan. Selalunya bila kita lihat bila ada kes keganasan rumah tangga, bila kita lihat mangsa tu telah mati ke meninggal dunia, kemungkinan kes tu telah berlarutan, dan tindakan tidak diambil dengan secepat mungkin. So itu kemungkinan besar. Dan tapi sekiranya mereka pergi, memang dah ada tata caranya, memang dah ada. There is a SOP di mana dia akan ikutlah apa prosedurnya. Jumpa dengan jabatan welfare officer akan memberitahu. Bila pergi ke hospital pun dah ada one stop crisis center yang akan, sekiranya mangsa tu tidak mahu pergi ke balai polis, bila anda didera, anda boleh terus pergi ke hospital pun juga. It's something yang mangsa boleh lakukan. Bila pergi ke hospital, mereka akan ditujukan ke one stop crisis center di mana doktor itu akan memanggil polis dan polis akan datang ke hospital dan mengambil statement daripada mangsa. So semuanya memang dah ada prosedur. Only thing ialah sekiranya mangsa itu, seperti yang saya kata, mangsa itu yang kena keluar dan membuat laporan. Itu yang penting lah. Okey, terima kasih. Ada satu soalan tadi yang diajukan. Barangkali Dr. Dalilah ada data atau maklumat. Yang bertanya ini, Zairuddin, masa PKP, waktu MCO ni berlaku, apakah berlaku pertambahan kes dan sebagainya yang berkait dengan keganasan rumah tangga? Kadang ada orang kehilangan pekerjaan, ada orang kehilangan pendapatan. Adakah betul punya sebarang maklumat tentang pertambahan jumlah kes dan sebagainya?
semasa PKP, maksudnya semasa MCO ni, di mana kita just stay at home dan kita berada di rumah dengan pengganas itu. Ya, semasa tu memang banyak kes-kes keganasan rumah tangga memang telah meningkat. Dan kalau kita lihat dari aspek apa yang menyebabkan, sebenarnya to be very honest, semasa MCO ni seperti saya kata, saya memang terlibat juga dengan beberapa NGO dan saya juga ada menerima satu dua panggilan daripada not kenalan lah, mungkin mereka tahu sebab saya terlibat dengan NGO. Jadi mereka memanggil telefon saya untuk meminta bantuan apa yang mereka harus lakukan. Dan bila ditanya apakah sebab mereka telah dipukul dan masalah yang telah berlaku ialah suami kehilangan kerja. Di antaranya lah, okay, dalam dua kes yang telah menghubungi saya lah, suami tu kehilangan kerja dan lepas kehilangan kerja suami itu resort to substance abuse lah, so alcohol. Dia dah mula minum. Nasibnya baiklah sebab isteri tu masih lagi bekerja, so bolehlah menampung keluarga tu. Tetapi bila saya tanya what do you need, apakah bantuan yang saya boleh berikan, sebenarnya mereka pun tidak tahu apa yang mereka nak. Yang mereka perlukan, mereka ni sebenarnya bukannya inginkan laporan polis dibuat terhadap suami ke apa, tetapi mereka hanya perlukan bantuan dari segi kewangan. So apa yang saya boleh lihat ialah isu kewangan memang telah merupakan salah satu daripada sebabnya berlaku kes keganasan. Because I ask them, I say, do you want to, adakah kamu ingin membuat laporan polis? Ataupun sebab kita bolehlah membantu, saya bolehlah salurkan kepada pihak yang sepatutnya memberikan bantuan. I say, do you need help in terms of laporan polis ke? Mereka tidak ingin membuat laporan polis tetapi mereka perlukan bantuan kewangan, maksudnya financial. So memang saya rasa semasa MCO kebanyakan kes-kes keganasan rumah tangga yang telah berlaku, kemungkinan besarlah daripada apa yang saya lihat ialah kerana puncanya ialah kewangan. Sebab ramai yang kehilangan kerja, kalau they lay off from work, kalau tidak terpaksa menerima potongan daripada salary mereka, 30% I think ramai yang menerima, dan ini telah memberi impak yang besar terhadap keluarga. So inilah di antara, I think rasanya masa PKP ni memang isunya ialah banyak. Dan satu lagi ialah bila semua berada di rumah pun juga menyebabkan stres kepada seorang wanita lah, everybody, kita tidak boleh keluar, terpaksa bersua muka setiap hari, dan banyaklah isu-isu yang akan timbul. Kita anak berada di rumah, and then bila homeschooling, online, mengapa kita menghadapi masalah kewangan? Sebab bila anak itu pun ada homeschooling, kita terpaksa membelikan anak laptop lah, handphone, and then wifi. There was banyak isu sebab ramai di antara mereka yang tidak ada wifi, yang terpaksa menggunakan mobile data tak stable. So semua ni telah menyebabkan memang isu banyak kes keganasan rumah tangga. So I could say kebanyakannya ialah stres dan kewangan yang telah berlakunya peningkatan kes-kes keganasan rumah tangga semasa PKP. Ya, Dr. Roswa. Terima kasih Dr. Dalila, kita dah bincangkan banyak perkara tadi dalam buku ini, buku Dr. Dalila dan Dr. Najibah. Kita dah, antara lain pada awal Dr. Dalila telah menjelaskan maksud arti definisi keganasan rumah tangga, bentuk-bentuk keganasan rumah tangga yang berlaku, siapakah menjadi mangsa keganasan rumah tangga, jalan keluar yang ada kepada mereka yang mengalami atau menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga, peruntukan undang-undang. Kita tak dapat bincang sangat tentang peruntukan undang-undang, tapi perkara ini ada bincangkan lebih dengan dalam buku Dr. Dalila ni. Saya harap kami semua berharap bahawa mereka yang mengikuti perbincangan kita secara dalam talian pada pagi ini mendapat manfaat lah tentang isu ini. Silalah beli buku ini. Pada hari ini kita bagi diskaun 50%, potongan harga 50%. Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan buku ini dalam versi bahasa Melayu, kita sedang dalam peringkat akhir lah penyuntingan buku ini. Tak lama lagi saya jangkakan dalam tahun ini juga
kita akan terbitkan buku ini dalam versi bahasa Melayu supaya lebih ramailah dapat baca buku ini dan memahami isu ini dan mengetahui hak mereka apabila mereka menjadi bangsa dan apa yang patut dilakukan. Dan buku ini juga bermanfaat kepada pelajar dalam bidang ini, pensyarah, guru yang ingin mengetahui dan juga orang awam yang ingin memahami isu-isu berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Kita patut mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Dalila yang sudi hadir memperkatakan, membincangkan buku yang baik ini dan penting kepada kita kerana seperti saya kata tadi, isu keganasan rumah tangga ini dan kes-kesnya menjadi mendapat tempat yang meluas dalam media hampir setiap hari. Semoga semua kita mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Dr. Dalila nak cakap satu dua ayat terakhir sebelum kita tutup sesi kita hari ini? Ya, keganasan rumah tangga ialah sesuatu yang saya boleh dari pendapat saya lah ya. Sekiranya anda mangsa keganasan rumah tangga, janganlah berdiam sahaja. Bantuan tu memang dah ada. Jadi silalah hubungi sesiapa. Boleh juga hubungi saya kerana saya memang banyak menjalankan kajian dalam kes-kes keganasan rumah tangga ni. Dan sebagai seorang wanita, saya pun seorang wanita, saya tahu masalah kekeluargaan tu sering kali berlaku. Tetapi kita kena menghadapinya dan sekiranya anda seorang mangsa-mangsa itu haruslah bangun dan mendapatkan bantuan itu. Dan bantuan tu memang dah ada, undang-undang kita dah ada. Dan sekiranya sesiapa yang ingin mengetahui lebih mengenai keganasan rumah tangga, silalah baca buku saya kerana buku ni memang memberikan banyak manfaat. Ini buku ilmiah yang memberikan pengetahuan, banyak isu-isu mengenai keganasan rumah tangga yang anda akan belajar. Dan silalah bangun untuk diri anda kerana bantuan tu kena datang daripada diri anda sendiri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dalila dan terima kasih kepada semua para penonton yang mengikuti sesi kita ini. Kita akan ada lebih banyak sesi bicara buku pada masa akan datang. Silalah ikuti pengumuman kami daripada masa ke masa dalam semua platform media sosial yang kami ada, sama ada dalam Facebook IIM Press ataupun Instagram ataupun Twitter dan sebagainya. Saya sudahi dengan ucapan selamat membaca. Silalah beli buku ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.